Dalam kesedihan ada kegembiraan. Ketika anda bergembira di ruang tamu, jangan lupa di bilik tidur, kesedihan menanti anda, katanya. Oh. Sekarang kesedihan dan kegembiraan berjalan seiring, bersebelahan, secara berirama. Kita menuding dan menyalahkan diri sendiri. Seperti saya katakan, saya memang takkan jadi orang. Saya sering berdosa dan tak beri manfaat pada sesiapa. Ini membawa pemikiran negatif hingga akhir. Inilah yang dipanggil VZR dalam bahasa Arab. Setiap kata yang diucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, setiap kata yang menghiburkan baginda, yang memulihkan baginda, atau setiap kesempitan dan kesulitan yang menimpa baginda, boleh berlaku kepada setiap manusia yang hidup, sama ada dia seorang mukmin atau tidak. Tidak ada bezanya. Bayangkan sebagai satu prototipe manusia, model ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Istanbul. Salam sejahtera kepada semua dari Okuru. Para penonton, hari ini dalam konteks Surah Makkiyah Insyirah, kita akan membincangkan tentang kesukaran dan kemudahan manusia alami. Isu dihadapi sepanjang proses ini, keregaan. Tetamu kita hari ini ialah Profesor Dr. Aban Ali DZGN. Assalamualaikum, Profesor. Waalaikumsalam. Profesor, hari ini kami ingin membincangkan tentang satu surah yang sangat indah. Surah Insyirah. Ia surah Makkiyah, maksudnya salah satu surah yang diturunkan di Mekah. Kami ingin membincangkannya dan juga menilainya dalam konteks ini. Kenapa bukan di Madinah tetapi di Mekah? Dan apa maknanya untuk kita? Menurut surah ini, sebenarnya kemudahan dan kelegaan yang diperoleh Nabi kita selepas menghadapi kesukaran menjadi topik utama. Apa maknanya untuk kita? Adakah ia menjanjikan harapan untuk kemudahan yang boleh kita capai selepas menghadapi kesukaran dalam hidup kita sendiri? Apa pendapat anda? Adakah ini bentuk pemodelan betul tak? Ya. Ya, terima kasih. Soalan yang bagus. Surah Makkiyah, kesukaran di Mekah mempunyai ciri tersendiri. Sebab Nabi Muhammad SAW berada di tengah-tengah orang ramai di Madinah. Di Mekah, baginda bersendirian, terasing dan memang sangat memerlukan motivasi yang baik. Kerana seperti yang kita sebutkan sebelum ini semasa mentafsirkan surah Al-Balad, dan frasa wa anta hilun di sini bermaksud baginda adalah sasaran yang jelas dalam keadaan di mana semua orang boleh berbuat apa sahaja terhadap baginda. Skim situasi yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, kerana baginda adalah sasaran terbuka, dari kecil hingga besar, semua yang melihat baginda sebagai tidak mempunyai pelindung cenderung melakukan kekerasan sama ada secara lisan atau fizikal terhadap baginda. Dalam keadaan seperti ini, secara semula jadi kesukaran dan tekanan itu membuatkan baginda tertekan. Baginda juga tertanya-tanya sama ada baginda akan dapat menyelesaikan tugas yang diamanahkan kepadanya. Adakah aku akan berjaya menyampaikan mesej ini? Baginda juga kadang-kadang menghadapi keraguan tentang persoalan ini. Secara semula jadi, ini adalah persoalan yang boleh timbul dalam fikiran sesiapa sahaja yang memikul tanggungjawab. Kita bercakap tentang perkara ini secara khusus dalam konteks Nabi Muhammad. Tetapi setiap kata-kata yang diucapkan kepada Nabi, setiap kata yang menghiburkan dan memulihkan baginda, atau setiap kesempitan dan kesukaran yang menimpa baginda, sebenarnya boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, sama ada dia seorang mukmin atau tidak. Tidak ada bezanya. Bayangkan sebagai satu prototipe manusia, model ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Dalam situasi itu, perkataan Insyirah menunjukkan bahawa selepas kesempitan dan kesukaran seperti ini akan ada kelegaan, kelapangan, dan ini boleh berlaku bahawa kita patut berharap kepada perkara itu, dan untuk harapan itu menjadi kenyataan, kita perlu berpegang teguh dan berazam, dan untuk memastikan keteguhan itu sampai ke penghujungnya, itulah pentingnya keteguhan dan azam. Kita juga gunakan dalam bahasa Turki. Kita sebut sebagai satu azam dan juga kast di belakangnya. Maksudnya, mesti ada satu hara tuju, mesti ada kast, supaya maksud iaitu matlamat yang dituju oleh kast itu boleh sampai ke tangan kita dalam genggaman kita. Ini adalah satu proses. Tiada apa-apa yang berlaku secara serta-merta.
Bukan soal kenapa benda ini tak jadi tiba-tiba. Saudara kita jalani pembedahan, ada tempoh pemulihan, ada proses penyembuhan. Ia adalah satu proses. Penyakit pun mengambil masa untuk meresap ke dalam tubuh manusia. Penyembuhan pun sama. Mungkin apa yang kita panggil inirah pada permulaan itu tidak semestinya berlaku serta-merta. Saya mengharapkan perkara ini. Saya sudah memilih jalan ini. Tapi janganlah kita buat keputusan serta-merta dan anggap saat itu mutlak hanya kerana ia belum berlaku. Jangan kita kunci masa pada ketika itu. Biarkan ia mengalih dengan sendirinya supaya proses penyembuhan itu dapat berjalan. Dalam ayat-ayat Al-Quran, terselah rasa sakit dan sedih. Perkataan sadir adalah salah satu istilah kunci dalam Al-Quran. Ia adalah kata kunci yang berkaitan dengan dunia dalaman manusia. Bukan sesuatu yang bersifat luaran, tetapi kadang-kadang kita ada pemikiran tentang diri sendiri dalam dunia dalaman kita. Apa itu? Seseorang mungkin berkata begini, aku bukan seorang yang berjaya. Aku tak ada potensi untuk berjaya dalam apa-apa. Aku tak pernah dapat pendidikan. Aku pun bukan lahir dalam keluarga macam tu. Persekitaran aku pun tak mengizinkan dan sebagainya. Inilah yang dipanggil sadir. Apa saja yang kita tak luahkan pada orang lain, yang kita simpan dan bisikkan dalam hati sendiri, semuanya terkumpul dalam sadir. Satu penilaian dalaman. Penghakiman dalaman. Tapi kita sendiri yang mengisinya. Sama ada benda baik atau buruk, semuanya kita sendiri yang isikan. Segala pemikiran kita mengalih ke situ. Sekarang, untuk dapatkan inirah, untuk menerangkan, membedah atau menganalisis bahagian ini, itu yang perlu dilakukan dulu. Pertama sekali, sebelum ada sebarang perubahan di luar, anda kena bedah dulu segala sisa-sisa dalam diri anda, terutamanya pemikiran seperti aku takkan jadi orang, itu perlu dibedah dulu. Maksudnya, anda perlu buang, keluarkan kista itu, keluarkan tumor itu. Untuk mendapatkan inirah, untuk merasai kelegaan, untuk dapat bernafas, untuk membuka saluran itu, anda sendiri yang perlu lakukan pembedahan ini ke atas diri anda. Perkataan yang digunakan di situ sangat teknikal. Apa yang kita nak terangkan dalam bahasa Arab, yang kita maksudkan itu adalah pembedahan, iaitu teri. Apa yang sedang dibedah? Sadri. Jadi apa itu sadir? Ia adalah pemikiran seseorang tentang dirinya sendiri. Itu sahaja. Jika pemikiran-pemikiran ini adalah pemikiran yang sakit, kita tidak akan mampu wujud di luar sebagai individu yang sihat. Jadi, Nabi Muhammad SAW telah melalui satu pembedahan yang sangat mendalam berkaitan dengan dirinya dan misinya. Selepas itu, apa yang berlaku? Dan kami telah mengangkat bebanmu darimu. Maksudnya, apa sahaja yang menjadikan kau seperti runtuhan, apa sahaja yang menjatuhkanmu, selepas itu semuanya telah diangkat dan dibuang. Semuanya telah hilang, pergi dan kau pun merasa lega. Ini satu kelegaan, tetapi lihatlah, ia sungguh sempurna. Setiap perkataan yang dipilih di sini secara sistematik menggambarkan satu proses pemulihan yang lengkap. Dan kami telah mengangkat dan meringankan bebanmu. Di sini, maksud menjadikanmu seperti runtuhan ialah beban. Vizir juga bermaksud dosa, bermaksud kesalahan. Ia juga bermaksud psikologi rasa bersalah. Perkara yang kita tujukan kepada diri sendiri yang menyebabkan kita menyalahkan diri sendiri, seperti berkata, aku memang takkan jadi orang. Aku asyik buat dosa saja. Aku tak memberi manfaat kepada sesiapa. Ini maksud pemikiran negatif hingga akhir dipanggil vizir dalam bahasa Arab. Kami akan angkat beban ini daripadamu. Selepas beban ini diangkat, inilah yang menjadikanmu seperti runtuhan. Kami selamatkanmu daripada runtuhan. Kami keluarkan ini dari dirimu. Selepas itu, seluruh dunia hancur. Tulang belakang zar, belakang. Perasaan-perasaan seperti ini, beban-beban yang menjadikan tulang belakangmu seperti runtuhan, kita akan jelaskan, kita akan bedah. Dengan operasi, kita akan tarik keluar dan buang semuanya.
Tetapi sebenarnya, apabila kita kata kita yang akan lakukan ini, sebenarnya Al-Quran menyatakan bahawa kerana dia telah meniupkan rohnya ke dalam diriku, maka roh ilahi itu akan melakukan operasi seperti Tuhan dalam diriku dan akan berkata bahawa seorang manusia tidak akan melakukan perkara ini kepada dirinya sendiri dan tidak akan menjadikan dirinya sendiri sebagai runtuhan. Ini bermakna pada diri Nabi Muhammad SAW juga terdapat dunia pemikiran dan perasaan tertentu yang baginda perlu dibebaskan daripadanya supaya baginda dapat diaktifkan dan keluar ke dunia luar untuk menyampaikan dakwah dengan keyakinan diri. Ustaz, di sini seperti yang anda katakan, terdapat konsep-konsep yang sangat penting. Anda sebut tentang runtuhan. Maksudnya, untuk sesuatu itu menjadi runtuhan, mesti ada satu struktur terlebih dahulu dan apabila struktur itu musnah, ia berubah menjadi beban berat yang tidak dapat diangkat, iaitu runtuhan. Dan untuk membina semula, kita perlu menyingkirkan runtuhan itu terlebih dahulu. Maksudnya, anda sebenarnya menyatakan bahawa keadaan semula jadi manusia, fitrahnya, adalah satu struktur yang normal, manakala keadaan yang sakit, perasaan negatif, dan pemikiran pesimis itu adalah runtuhan yang merosakkan dan perlu disingkirkan, supaya selepas menyingkirkan semua itu, saya boleh membina semula diri saya dan mencapai ketenangan. Betul, memang sangat cantik. Dengan ini, Al-Quran terus menyambung. Jika anda berjaya melepaskan diri daripada runtuhan ini, jika anda ketepikan pemikiran negatif tentang diri anda, selepas itu, wa rafa'na laka zikra. Rafa itu adalah satu bentuk pengangkatan atau peninggian. Zikir bermaksud kamu akan menonjol sebagai seseorang yang sentiasa melakukan perkara yang layak dikenang dan dengan itu kami telah memuliakan dan mengangkat darjatmu. Sekarang, bayangkan beban-beban kita seperti sebuah kapal yang sedang tenggelam, sebuah kapal yang sedang dimasuki air atau sebuah perahu, kita buang semua beban supaya kita boleh terus hidup kerana yang perlu diselamatkan adalah diri saya, bukan beban-beban itu. Buanglah segala beban, kelebihan dan perkara yang tidak perlu. Apabila saya membuang segala kelebihan dalam diri, saya mula melakukan perkara yang sentiasa dikenang dalam ingatan dan saya menjadi lebih mulia dan kami telah meninggikan sebutan namamu. Sekarang, ayat Fi Iza Firagat di sini juga merupakan satu ayat terapi. Ia adalah satu ayat yang berdiri sendiri, lengkap pada dirinya. Fi Ais Ferti Fensab Hef Ila Rabaik Frab. Sebelum ayat-ayat ini juga ada Inna ma'al usri yusra, F.A. Inna ma'al usri yusra. Mari kita ambil ayat-ayat ini bersama-sama. Dari sudut penggunaan masa secara ekonomi. Secara umum, para penafsir kita biasanya melihatnya seolah-olah dengan logik ekonomi perdagangan. Tidak perlu meninggalkan fensab. Apabila kamu selesai satu kerja, teruskan dengan kerja lain. Jika saya melihat dari sudut pandang majikan, kalau saya majikan, saya akan tulis ayat ini besar-besar di dinding dan letak di hadapan semua pekerja. Maksudnya makcik, bila dah habis satu kerja, terus mula yang lain. Jangan pula pergi ambil rehat minum teh atau kopi. Boleh cut. Jangan sekali-kali curi tulang. Jangan pergi ke mana-mana. Ayat ini kata begitu. Tidak perlu meninggalkan fensab. Ya, kesibukan atau bekerja memang baik dalam satu aspek. Kesibukan juga baik dari segi psikologi. Kita tahu masa lambat berlalu bagi orang yang tak ada kerja. Saya tidak berkata apa-apa dalam erti kata itu. Itu cuma satu tafsiran. Tapi bila kita ambil kira konteks ayat-ayat ini, ada perkara yang lebih mendalam. Perkataan fansub boleh ditafsirkan dalam dua makna. Yang menariknya, akar kata itu ialah nasib. Ia juga ada makna dalam urusan perniagaan. Contohnya, dalam ayat disebutkan bahawa wanita ada bahagian daripada hasil usaha mereka. Lelaki pun ada bahagian daripada hasil usaha mereka. Geran, ia adalah perkataan yang berkaitan dengan perniagaan. Mereka ada bahagian, ada hak mereka. Perkataan nasabir juga bermaksud berdiri tegak. Berdiri tegak. Ini bermakna izafarah. Farah bermaksud kekosongan. Bila ia menjadi izafah, kalau seseorang jatuh ke dalam kekosongan, apakah maksud kekosongan itu? Bagaimana seseorang boleh jatuh ke dalam kekosongan? Ia kekosongan dalam diri, satu dunia yang suram. Pesimisme betul-betul begitu.
putus asa, kemurungan, hilang arah, tiada tujuan, tiada makna, keterasingan, alienasi. Semua perkataan ini, semua istilah negatif yang digunakan oleh psikologi berkaitan manusia adalah perkataan yang merujuk kepada jatuh ke dalam kekosongan. Sekarang, bila kau jatuh ke dalam kekosongan, kau mesti cari jalan, tahu macam mana nak bangkit semula. Fensap, tahu macam mana nak berdiri tegak. Apa maksudnya? Contohnya, kesunyian dalam konteks ini, kekosongan. Maksudnya seseorang itu sunyi dan tiba-tiba semuanya menyerbu. Pelbagai fikiran muncul di kepalanya. Apa ubatnya? Siapa yang boleh aku hubungi segera? Telefon atau jumpa dia minum teh atau kopi? Komunikasi semestinya adalah satu rangkaian, satu jaringan dan dia akan jadi sebahagian daripadanya. Dia akan mula nampak dunia ini bukan sekecil dunianya, malah ia semakin membesar dan sangat luas. Begitulah ia berkembang. Pertama di sinif Izafarah atau Tanseb. Saya ingin menekankan perkara ini. Yang satu lagi ialah ayat Al-Quran in Mil Usri Waiswe. Mari kita tekankan perkataan bersama dalam ayat ini. Kemudahan itu bersama dengan kesukaran. Dalam kesukaran juga ada kemudahan. Sebenarnya, ini juga bermaksud begitu. Bukanlah maksudnya kemudahan datang selepas kesukaran. Tidak, ia berada di dalamnya. Maksudnya, tiada urutan masa di sini. Ia bukan sesuatu yang datang berturut-turut. Ia bukan sesuatu yang datang berturut-turut. Jika anda berdepan dengan kesukaran atau sesuatu yang negatif, ketahuilah kemudahan itu ada di dalamnya. Kemudahan itu ada asalkan anda dapat menzahirkannya, seperti emas atau galian yang bercampur di dalam tanah. Jika tidak, ia tidak menunggu anda di sana. Ia hanya di situ. Anda tidak boleh terus mengambil galian itu. Ia perlu melalui satu proses di dalam sesuatu. Perlu ada usaha yang ditunjukkan supaya ia dapat dikeluarkan dari situ. Oleh itu, ayat Inna ma'al usri yusra Inna ma'al usra yusra diulang untuk menegaskan perkara ini. Mungkin kita pernah sebut sebelum ini tentang kata-kata Khalil Gibran dalam konteks kesedihan dan kegembiraan. Maksudnya, dalam kesedihan itu ada kegembiraan. Dia berkata, ketika anda bergembira di ruang tamu, jangan lupa bahawa kesedihan sedang menunggu anda di bilik tidur. Jadi sekarang, kesedihan dan kegembiraan berjalan seiring, beriringan secara berirama. Begitu juga dengan kemudahan dan kesukaran di sini. Sebab kita tahu dalam hidup kita ada banyak kelapangan dan kemakmuran. Kita juga ada banyak kenangan indah. Katakan kita berjaya mendapatkan sesuatu yang kita idamkan. Kita menginginkannya dan akhirnya kita dapatkannya. Ini pastinya akan memberikan kita rasa tenang dan seronok. Betul tak? Tetapi, seperti yang disebut dalam ayat Al-Quran, dalam kemudahan ada kesukaran, dalam kesukaran juga ada kemudahan. Tiada apapun yang kekal selama-lamanya di bawah kawalan atau milik anda. Kekal maksudnya, sebab segala sesuatu di dunia yang sementara ini adalah sementara. Begitulah dunia ini. Dunia itu sendiri bersifat sementara dan semua unsur serta bahagiannya yang bersifat sementara juga akan berlalu. Jadi, ketidakselesaan kita juga bersifat sementara. Begitu juga dengan kebahagiaan kita, ia juga sementara. Kita hanya dapat merasainya seketika. Kita mengalaminya secara seketika. Dan kemudian ia berlalu. Bermadu. Carpe diem maksudnya nikmati saat ini. Memang benar, itu falsafah hebat. Dalam tasawuf, carpe diem ini disebut anak waktu. Jadilah anak di waktu yang kamu alami. Ibnu Fak, carpe diem, lihat nikmati saat ini. Yang lain akan menyusul. Momentum mori, ingat juga tentang kematian. Anda faham bahawa kehidupan adalah realiti yang serius. Hakikat itu ada di depan kita. Tapi kita tahu bahawa dalam kehidupan itu sendiri ada lawannya. Ada kematian. Jadi, kamu akan mula mengatur hidup kamu. Ini bukan sesuatu yang remeh. Maksudnya, surah ini tidak boleh kita lupakan. Mari kita lihat sebab kewujudan surah sebagai psikologi positif. Untuk menyembuhkan manusia, membesarkan.
Jika seseorang mengalami kesusahan atau cabaran dalam hidupnya, surah ini menanamkan harapan dengan memberitahu bahawa di sebalik semua itu, dengan sedikit usaha yang dilakukan, lawan kepada kesusahan itu sedang menantinya di sana. Ia menarahkan kepada taubat. Ada satu bentuk bimbingan. Jadi, Ustaz, dalam perkara yang semuanya bersifat sementara ini, maksudnya kebahagiaan pun bukan kekal, kesedihan dan duka pun bukan kekal. Dalam kehidupan yang berirama dengan turun naik seperti ini, apa sebenarnya yang kekal? Apa yang kekal? Soalan yang sangat bagus. Mengenai apa yang kekal, mungkin saya pernah sebut sebelum ini, sama ada tahun lepas atau dalam program-program sebelum ini, saya masih ingat. Dalam buku AMK Hell karya Filibri Ahmed Hilmi, ada seorang lelaki yang digelar Viryat yang mencari makna kebahagiaan. Bertanya, apa itu kebahagiaan sebenarnya? Dia tanya, apa tujuan kita di dunia ini? Saudara, untuk bahagia. Jadi, apa itu kebahagiaan sebenarnya? Dia bertanya begitu. Dia masuk ke sebuah majlis dan di situ ada majlis para nabi. Semua nabi dari Nabi Adam hingga ke hari ini ada di situ bersama tokoh-tokoh besar yang bukan nabi. Dia bertanya kepada setiap seorang daripada mereka, apa itu kebahagiaan? Setiap orang memberi jawapan. Dia berkata, jawapan yang kamu berikan ini tidak memuaskan hati saya. Akhirnya, ketua majlis, orang yang memimpin majlis itu iaitu Nabi Muhammad bangun berdiri. Bolehkah saya memberitahu anda apa itu kebahagiaan? Baginda bertanya begitu. Kebahagiaan itu, pertama, adalah reda dengan apa yang dibawa oleh kehidupan kepadamu. Kedua, berkongsi apa yang kamu perolehi dengan orang lain. Ketiga, berusaha untuk memperbaiki kehidupan. Jadi, apa yang kekal? Yang kekal itu adalah keredaan yang berterusan. Bukan semua perkara berada di bawah kawalan saya. Saya tahu, bukan semua perkara dalam kawalan saya. Malah ketika memandu di jalan raya, saya sangat berhati-hati, kata pemandu itu. Tiba-tiba ada langgar saya. Skim namanya trafik. Jadi, tak ada apa boleh kita buat. Apa kita perlu tahu ialah hidup ini. Malangnya kita bukan satu-satunya faktor. Jadi, tak perlu terlalu memberontak atau meletup-letup. Skim yang dimaksudkannya. Kedua, berkongsi apa yang ada di tangan kita. Lihat, ini adalah falsafah yang datang bersama menjadi manusia dan hidup bersama orang lain. Berkongsi, budaya infak. Apa yang ketiga? Yang ketiga ialah berusaha untuk memperbaiki kehidupan. Pada pendapat saya, satu lagi amal saleh yang lebih besar dan merangkumi kedua-dua perkara tadi datang dari sini perkataan berasal dari sini. Musaraha, bukan. Konsep besar ini katanya datang dari sini, iaitu berusaha memperbaiki kehidupan. Filibri menyampaikan ini dari mulut Nabi Muhammad. Selepas itu, katanya, inilah yang dicari-cari oleh manusia. Maksudnya, kalau tanya saya, inilah sebenarnya definisi kebahagiaan menurut Filibri. Tetapi dia menyampaikannya seolah-olah dari mulut Nabi Muhammad. Yang kekal hanyalah itu, segala yang lain bersifat sementara. Tetapi kalau tanya saya, ketiga-tiga perkara ini bukan sahaja memudahkan hidup kita, malah menjadi jalan untuk hidup yang lebih sejahtera, tanpa tekanan dan tanpa ketegangan. Berkongsi dengan orang lain. Sama ada kebaikan, keburukan atau kekayaan tidak menjadi masalah dan berusaha untuk memperbaiki. Ini akan menjadikan kita insan yang lebih baik. Dan kita akan berubah menjadi insan yang hatinya lapang dan penuh ketenangan. Semoga ini menjadi doa, Ustaz. Sangat indah. Anda mengakhiri dengan petikan indah. Moga kita semua mendapat kelapangan hati, insya-Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Para penonton, kita bincang kesukaran, kemudahan dan kelapangan hati dalam konteks surah Al-Insyirah. Jumpa lagi di episod seterusnya. Selamat tinggal.